Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bahrul Madhi Mukhtasar Sahih At-Tirmidhi, syarah kepada Mukhtasar Sahih At-Tirmidhi karangan Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita bab yang ke-59. Betul? Betul? Muka surat 209, bab yang ke-59 itulah. Bab ma jaa fi tarkil wudu'i mimma ghayyaratin nar. Bab pada meninggalkan wudu daripada memakan barang yang diubahkan dia oleh api. Jadi bab sebelum daripada ni yang kita bincang adalah bab pada menyatakan wudu dari kerana memakan barang yang diubahkan oleh api. Ini pula bab pada menyatakan hadis yang datang menjelaskan tidak ada wudu apabila kita makan makanan yang dimasak menggunakan api. Baik. Katanya an Jabirin qal kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ah فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاه فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu katanya telah keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku sertanya, maksudnya aku bersama dengan Rasulullah. Maka masuk ya Rasulullah atas perempuan daripada Ansar. Jadi Rasulullah keluar, aku kata Jabir bersama dengan Rasulullah pergi ke rumah seorang perempuan daripada Puak Ansar. Maksud Puak Ansar adalah penduduk Madinah. Maka menyembelihlah ia baginya akan seekor biri-biri. Jadi perempuan tu apabila Rasulullah mari, dia pun sembelih seekor kambing. Baik. Maka makan ia Rasulullah dan mendatang ia akan dia dengan maka makan ia Rasulullah. So makanlah. Lepas tu maka dan mendatang ia akan dia dengan tabak daripada kurma masak. Jadi kemudian seorang perempuan daripada Puak Al-Ansar menghidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebekas daripada buah rutab. Rutab ni adalah kurma yang masak. Dia kita makan lah ni, kurma yang kita buka puasa tu dipanggil kurma kering. Dia rutab yang masak. Jadi kurma yang kita makan tu hak kering. Tempat kita tak ada dah rutab. Tapi ada juga setengah-setengah kedai kan. Dia ambil rutab daripada negara Arab, itu dalam frozen, jadi kita boleh makan hak yang baru masak kan. Baik.
maka makan ia Rasulullah daripadanya. Kemudian mengambil wuduk ialah ia Rasulullah bagi zuhur, maksudnya untuk solat zuhur, dan sembahyanglah ia Rasulullah. Rasulullah pun sembahyang zuhur. Kemudian kata dia berpaling ni maksudnya selesai sembahyang, maka didatangkan dia dengan baki daripada biri-biri tersebut. Maka makan ia, kemudian sembahyang ia akan asar dan tiada mengambil wuduk. Jadi untuk solat zuhur Rasul ambil wuduk. Lepas tu ada lagi saki baki daging. Yang saki baki lagi daging, maka Rasul makan pula. Masa masuk sembahyang asar, Rasul sembahyang tanpa mengambil wuduk. Baik, okey, kita tengok bagaimana huraian Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, tak kala sudah diisbatkan oleh Imam Tirmizi akan hadis wajib wuduk dengan sebab makan barang yang disentuh api, maka sekarang ia mendatangkan hadis yang mansukhkan, yang membatalkan hadis yang telah lalu. Dia membatalkan tu kurungan. Nanti kita akan tengok apa maksud mansukh. Kita akan huraikan lagi. Kita baca dulu. Maka dengan hadis ini tahulah kita akan berlaku sunnah menasahkan sunnah, yakni hukum hadis yang kemudiannya membatal hukum hadis yang dahulunya. Baik, apa yang ingin dinyatakan oleh Imam Tirmizi? Bahawasanya bab yang telah lepas, kata Syekh Idris Al-Marbawi, bab yang telah lepas, Imam Tirmizi dia menyebut hadis yang menjelaskan berwudu dengan sebab kita makan makanan yang disentuh oleh api. Tapi bab ni pula dia mendatangkan hadis yang menyatakan tidak ada wudu daripada memakan makanan yang disentuh oleh api. Maka kita dapat faham bahawasanya makan makanan yang disentuh oleh api tidak membatalkan wudu, ia menasahkan. Nasakh ni istilah yang digunakan oleh ulama fiqh. Istilah yang digunakan oleh syarak, bukan hanya ulama fiqh. Istilah yang digunakan oleh syarak, sebab dalam Quran pun ada penggunaan nasakh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami menasahkan satu ayat. Baik, nasakh ni maksud nasakh menghilangkan. Jadi maksudnya seolah-olah apa yang ingin dinyatakan oleh Syekh Idris Marbawi, bahawasanya pada awalnya makan makanan yang disentuh oleh api ia membatalkan wudu. Namun hukum tersebut dinasahkan. Maksudnya dinasahkan, maksudnya dihilangkan hukum tersebut. Makan makanan yang disentuh oleh api tidak lagi membatalkan wudu. Okey, ini yang ingin disampaikan oleh Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hadis ini tahulah kita akan berlaku sunnah menasahkan sunnah. Dia kita baca dengan bahasa Rumi dia gini. Berlaku sunnah menasahkan sunnah. Dalam ilmu usulul fiqh ada perbincangan berkenaan dengan nasakh. Di sana ada sunnah menasahkan sunnah. Maksudnya hukum yang pertama dijelaskan oleh hadis atau mana sunnah. Hukum yang kedua yang berbeza dengan hukum yang pertama juga dijelaskan oleh hadis. Atau dipanggil dia sunnah menasahkan sunnah. Hadis menasahkan hadis. Kita dalam Al-Quran ada ayat Al-Quran yang menjelaskan suatu hukum, tetapi ayat Quran yang lain menasahkan hukum tersebut. Ada juga. Sebagai contoh, pada asalnya perempuan yang kematian suami, iddah dia setahun. Pada asalnya perempuan apabila kematian suami, iddah dia setahun. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli ghaira ikhraj. Jadi setahun iddah dia. Lepas tu dinasahkan walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Asal iddah perempuan yang kematian suami setahun.
Lepas tu dinasahkan hukum hanya hukum yang baru, iaitu 4 bulan 10 hari. Baik. Katanya lagi, yakni hukum hadis yang kemudiannya, atau makna nasakh, membatalkan hukum hadis yang dahulunya. Maka beberapa banyak berlaku yang demikian itu. Sebenarnya adalah banyak juga berlaku hadis menasahkan hadis. Maksudnya satu hukum yang dinyatakan oleh hadis dinasahkan hukum tersebut dengan hadis yang lain. Sebagai contoh, kalau mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, berbekam ketika kita sedang berpuasa, ia tidak membatalkan puasa. Sedangkan di sana ada hadis yang mana kata Nabi SAW, aftaral hajim wal mahjum. Batal puasa orang bekam dan orang yang kena bekam. Orang bekam dan orang yang kena bekam semua je batal puasa. Baik, tetapi hukum yang dinyatakan oleh hadis ini dinasahkan dengan hadis yang lain, yang mana pernah Rasulullah SAW berbekam ketika Rasulullah sedang berpuasa. Baik. Seterusnya kata dia lagi, maka beberapa banyak berlaku yang demikian itu, iaitu mulanya suatu perkara dibuat atau disuruh buat oleh Nabi, kemudian ditinggalkannya atau disuruh tinggalkan. Baik. Yang pertama Rasul buat, lepas tu Rasulullah suruh tinggalkan. Kerana hukum telah berubah. Maka yang demikian perbuatan atau suruh Nabi dan tinggalnya dan larangannya diambil bicara oleh ulama sebesar-besar bicara. Ini dibincang oleh ulama dengan perbincangan yang panjang. Dengan kerana itulah bab nasikh dan mansukh itu satu daripada buku yang payah bagi penuntut yang baru mendapatnya. Ni bab perbincangan berkenaan nasikh dan mansukh adalah satu bab yang cukup payah lah. Hak ni dibincang panjang lebar oleh ulama-ulama, khususnya ulama tafsir, ulama-ulama hadis, ulama-ulama fiqh. Baik. Seterusnya 302 masalah meninggalkan wuduk daripada ni dari kerana makan makanan yang disentuh oleh api dan hadisnya. Ya saudaraku, telah dikeluar oleh Abu Isa. Abu Isa adalah kunyah kepada Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi kunyah dia panggilan dia adalah Abu Isa, bapa kepada Isa. Nama dia adalah Muhammad bin Isa bin Saurah. Pernah kita sebut beberapa kali sebelum daripada ni. Telah dikeluar oleh Abu Isa, yakni Imam Tirmidzi, akan satu riwayat hadis meninggalkan wudu. Maksudnya meninggalkan wudu, tidak berwudu, yakni tiada dituntut mengambil air sembahyang manakala makan barang sentuh api. Demikian bunyinya. Okey, hadis itu kita baca dah. Jadi kita nak baca pula kali kedua hadis tersebut sehingga pada muka surat 211. Maka dengan kelakuan Nabi ini, apa dengan kelakuan? Dengan perbuatan, atau mana kelakuan? Perbuatan Nabi inilah dapat tahu tiada wajib wudu kerana makan barang yang disentuh api. Kerana jikalau wajib, nescaya mengambil wudu ia, kemudian daripada makan biri-biri kali yang akhir ini. Tetapi Nabi tiada memperbuat demikian. Rasul tidak mengambil wudu. Bahkan lepas makan langsung bangun sembahyang asar. Jadi lepas Rasul makan, Rasul terus sembahyang asar apabila masuk waktu asar. Jadi melalui perbuatan Rasulullah, benda yang dapat kita faham, makan makanan yang disentuh oleh api, ia tidak membatalkan wudu. Baik. Dan pandangan ini adalah pandangan majoriti ulama fiqh. Termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita hari ni kita pergi jam muka, kita 4 jam muka. Leni musim rumah terbuka. Sambutan hari raya. Kadang sehari-hari itu berapa tepat tak tahu. Jadi kita pergi dalam pukul 11. Sebelum tubik sebab kita nak pergi sembahyang lalu dah masjid Sebelum tubik itu ambil wuduk belaka dah pergi makan. Setepak 2.
cukup kali ketiga makan, dah tahu banyak mana makan, bunyi orang bang pergi masjid, koma-koma mulut je. Ada koma mulut pun tak apa dah, kalau tak ada benda dalam mulut. Kalau ada najis dalam mulut. Baik, pakai masuk dalam masjid sembahyang sunat. Boleh ke tak? Dibolehkan. Walaupun kita makan tak tahu berapa jenis makanan hak yang dimasak dengan api. Kerana ia tidak membatalkan wuduk. Kata Abu Isa, kena ingat dalam kitab ni kalau kata Abu Isa ni adalah Imam Tirmizi. Kata Imam Tirmizi, dan telah datang riwayat daripada Abi Bakar As-Siddiq, daripada Ibnu Abbas, daripada Abi Hurairah, daripada Ibnu Mas'ud, Abi Rafi', Ummul Hakam, Amr bin Umayyah, Ummu Amir, dan Ummu Salamah. Jadi maksudnya hak tadi daripada Sayyidina Jabir. Kata Imam Tirmizi, sebenarnya hadis ini juga diriwayat daripada ada beberapa orang sahabat-sahabat yang lain. Bukan hanya daripada Sayyidina Jabir. Bukan daripada sahabat-sahabat yang lain meriwayatkan hadis yang sama. Baik. Jadi kita kalau kita tengok ni, mudah je kan. Imam Tirmizi lepas daripada dia huraikan satu hadis, dia kata mana? Dan hadis ini diriwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Pendek je. Tapi sebenarnya perkataan yang pendek ni, kalau kita cuba menyelami bagaimanakah mereka, para ulama meriwayatkan satu-satu hadis, rupanya perlu kepada pengorbanan yang cukup besar ni. Nak meriwayatkan satu hadis ni, melangkah daripada negara kepada negara, meninggal kampung halaman, jumpa dengan orang tu, jumpa dengan orang ni. Ni satu-satu hadis ni kumpul. Hadis ni diriwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq, juga daripada Ibnu Abbas, daripada Abi Hurairah, daripada Ibnu Mas'ud, daripada Abi Rafi' dan beberapa orang sahabat yang lain. Kata Imam Ibnul Arabi, hadis ini sanadnya muttarib. Okey, tak apalah, kita dah bincanglah berkenaan dengan muttarib. Dan sebab ni perbincangan dalam ilmu mustalah hadis. Tak perlu bincanglah. Dia kalau cakap mudah kok, muttarib ni ada masalah lah. Ada sedikit masalah pada matang hadis ini, pada sanad hadis ini. Baik. Ada perawi meriwayat gini, ada perawi meriwayat gini. Jadi ada masalah sikit lah. Seterusnya katanya, masalah air sembahyang, makanan yang disentuh api tiada batal ia. Kata Abu Isa, dan bermula amal atas ini hadis di dalam masalah 302 itu di sisi kebanyakan ahli ilmu daripada sahabat-sahabat Nabi dan at-tabi'in dan mereka yang kemudian daripada mereka itu, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq Rahawai. Baik, jadi hadis ini diamalkan oleh kebanyakan majoriti ulama-ulama, bermula daripada para sahabat sehinggakan kepada ulama di zaman tabi'in dan ulama-ulama mujtahid selepas daripada ulama di zaman tabi'in. Pernah kita sebut sebelum daripada ni, antara kelebihan kitab Sunan Tirmizi adalah Imam Tirmizi memuatkan di dalam kitab dia hadis-hadis yang diamalkan oleh ulama fiqh. Dia memuatkan dalam kitab dia hadis-hadis yang diamalkan oleh ulama fiqh. Hadis ni diamalkan. Kalau tidak berlaku kesepakatan pun mengamalkan hadis tersebut, tetap ada sebahagian daripada ulama mengamalkan, tapi sebahagian yang lain tidak mengamalkan. Maksudnya, setiap hadis dalam kitab Sunan Tirmizi diambil oleh ulama-ulama fiqh. Baik, melainkan kata Imam Tirmizi dua hadis je. Tapi dua hadis pun, satu daripada dua hadis ni, kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tetap diamalkan juga di sebahagian daripada ulama. Melainkan dua hadis je, kata Imam Tirmizi tentang hadis yang dikumpulkan dalam kitab Sunan beliau. Baik, katanya memikir mereka itu. Apa makna memikir? Mereka itu berpandangan. Ni diguna bahasa dia lah.
Cuma kita belajar kitab lama ni, kita kena terjemah pula kepada bahasa Melayu. Memikir, mana memikir? Mereka itu berpandangan akan tinggal wudu, akan tidak perlu berwudu kerana sebab makan barang yang disentuh api. Dan inilah yang kata tidak perlu berwudu apabila kita makan daripada barang yang disentuh oleh api. Akhir dua perkara itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud akhir dua perkara? Yang pertamanya ambil wudu, yang keduanya tidak ambil wudu. Yang kemudian adalah tidak ambil wudu. Di antara perkara yang dikaji oleh para alim ulama ketika melihat hadis pada zahirnya bercanggah. Ada hadis kata kena berwudu, ada hadis kata tidak berwudu. Maka ni peranan para alim ulama perlu kena melihat. Antaranya adalah mana yang hadis terdahulu dan mana hadis yang terkemudian. Kerana hadis yang terkemudian dia menasahkan hadis yang terdahulu. Baik. Katanya lagi, dan seolah-olah hadis ini, yakni hadis dalam masalah 302 itu nasikh, yakni yang membatalkan hadis yang pertama, iaitu hadis dalam masalah 299 yang kita pernah bincang sebelum daripada puasa. Katanya, dan telah diterangkan oleh Nawawi. Nawawi ni seorang ulama besar lah. Kita tak kata Nawawi, kita kata Imam Nawawi. Baik. Dan telah diterangkan oleh Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi ada satu kitab, nama kitab dia adalah Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi buat syarah, dan syarah Sahih Muslim di antara syarah yang dijadikan rujukan. Katanya, maka telah berjalan oleh jumhur ulama. Mana berjalan? Berpandangan. Itu makna berjalan ni berpandangan oleh jumhur, majoriti, kebanyakan ulama daripada salaf, daripada ulama terdahulu, dan khalaf, dan ulama kemudian. Mereka berpandangan kepada bahawasanya tiada batal air sembahyang dengan sebab makan barang yang disentuh api. Baik. Setengah daripada mereka itu, sebahagian daripada mereka yang berjalan kepadanya, yang berpandangan, yang bermazhab dengan mazhab ini, yang berpandangan dengan pandangan ini ialah Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau berpandangan bahawasanya makan makanan yang disentuh oleh api ia tidak membatalkan wudu. Yang keduanya Umar bin Al-Khattab. Yang ketiganya Uthman bin Affan. Yang keempatnya Ali bin Abi Talib. Jadi bermakna khulafa'ur rasyidun sepakat mengatakan tak perlu ambil wudu. Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Samurah, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Abu Talhah, Amir bin Rabi'ah, Abu Umamah, dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sekalian mereka ini semuanya sahabat. Tengok ramai di kalangan sahabat Rasulullah yang berpandangan sedemikian. Baik. Kita kena faham bahawasanya, yang pertama, dia bukan semua sahabat orang alim. Bukan semua sahabat orang alim. Ada sebahagian daripada sahabat orang alim, dan ada sebahagian daripada sahabat bukan orang alim. Maksudnya bukan orang alim kalau mungkin hukum-hukum asas mereka tahu, tapi kalau hukum yang dalam, yang perbincangan yang panjang, maka dia akan rujuk kepada para sahabat yang alim. Baik. Nama-nama yang disebut saat itu, kebanyakan mereka itu adalah ulama-ulama yang dijadikan rujukan. Kebanyakan. Dan telah berjalan kepadanya. Telah berjalan ni maksudnya telah berpandangan kepadanya, kepada pandangan ini oleh jumhur, majoriti at-tabi'in. At-tabi'in ini adalah generasi yang sempat berjumpa dengan para sahabat tapi tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Dan ialah mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah,
mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, mazhab Ishaq bin Rahawai, bukan Rahawai, ataupun kalau ulama hadis dia baca dengan Rahuyah. Baik, ulama lughah dia baca Rahawai. Yahya bin Yahya Al-Laythi, Abi Thur dan Abi Khaythamah rahimahumullah. Ini ulama-ulama di zaman tabi'in yang berpandangan ataupun tabi'in dan tabi'in tabi'in yang berpandangan sedemikian. Jadi maksudnya sepakat 4 mazhab berpandangan sedemikian. Melengkang ada se je. Cuma kita kena sebut juga se. Melengkang masalah daging unta. Masalah daging unta se. Daging unta, atau berlaku khilaf di kalangan 4 mazhab. Sebagian mazhab berpandangan batal wudu makan daging unta. Baik, jadi kalau kita pergi Mekah, kita makan daging unta, adakah batal wudu kita atau berlaku khilaf? Mazhab Hambali berpandangan bahawa ia membatalkan wudu. Dan begitu juga ada segelintir ulama mazhab Imam Syafi'i memilih pandangan membatalkan wudu makan daging unta. Baik. Masalah berjamu orang lebih-lebih dan memuliakannya. Apa dia berjamu? Kita jamukan, kita bagi makanan kepada orang hak yang mulia, orang hak yang mulia dan memuliakan orang tersebut. Ya saudaraku, dengan hadis Rasulullah dalam masalah 302 tadi, tahulah kita akan dia dalil atas sayugia je, sepatutnya seseorang itu memuliakan orang yang lebih afdal daripadanya dan menghormati orang yang dhaif. Jadi orang hak yang lebih afdal kita muliakan, lepas tu kita menghormati orang hak yang lemah. Jadi bukanlah makna kalau orang hak yang tak mulia ni tak perlu dia tidak tak apalah kita hina pun apa, bukan gitu. Dan menghormati orang yang dhaif atas kadar upaya dan ada kepada diri. Maksudnya sekadar yang kita mampulah. Jangan lebih, jangan berlebih-lebihan. Baik. Katanya dengan dalil perempuan yang menjamu Rasulullah itu dah patut apa dia kata dalam hadis ni menghormati golongan yang dhaif. Okey, kita di sana ada hadis yang lain. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana." Kata Rasulullah, tidaklah dari kalangan kami. Ni bukan daripada kalangan kami, ni bukan mengikut petunjuk kami dan bukan sunnah kami. Mereka yang tidak man lam yarham saghirana, mereka yang tidak ada sifat belas kasihan terhadap orang yang kecil dari kalangan kami. Jadi perkataan saghir pada asalnya orang yang kecil. Sama juga boleh juga kita huraikan kepada orang-orang yang tidak mulia. Jadi mesti kita kena ada orang yang susah, mesti kita kena ada sifat belas kasihan. Wa yuqir kabirana, dan tidak menghormati orang yang besar di kalangan kami. Baik, jadi apa hak yang dituntut oleh syarak adalah orang hak yang dakwah, orang hak yang lemah, kita kena ada sifat belas kasihan terhadap mereka. Orang hak yang mulia, orang hak yang besar, kita menghormati mereka. Baik. Katanya lagi, dengan dalil perempuan yang menjamu Rasulullah itu tiadalah ia melampau-lampau muliakan Nabi hingga mendatangkan barang yang tiada ada padanya, hingga 2 kali ia menjamu Nabi dengan barang yang satu itu juga. Dia bukanlah melampau sampai ke benda yang tak ada pun pisah juga, menyusahkan diri. Tapi dia menjamukan Rasul benda yang ada saja. Dia makan dah sekali tadi, ada lagi makanan ni, waktu beli pula makan kali kedua, tapi daripada saki baki yang pertama. Dan lagi sayugianya kemudian daripada makan itu mengangkatkan apa-apa manisan sebagai membasuh mulut daripada segala bau daging atau makanan yang hanya-hanya jika ada. Maka dengan perbuatan sahabat Nabi kita itulah sayuginya kita turut dan kita meninggalkan mana-mana hak yang karuk-karuk, hak yang garuk-garuk tak payahlah. Jadi mungkin tempat kita tak ada, mungkin ada sebahagian daripada masyarakat-masyarakat tertentu apabila kita menjadi tetamu mereka, lepas daripada dihidang makanan, puak-puak puang pula pakai dia joget depan. Itu jadi semangat lain lah pula. Jadi itu tak kena lah. Itu hak garuk-garuk tak perlulah. Baik.
masalah berkomo-komo lepas makan dan hukumnya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, berkata ulama, disunatkan berkomo-komo lepas makan apa-apa makanan atau minuman. Kerana Nabi SAW minum susu, berkomo-komo ia lepas daripada minumnya. Sebagaimana tersebut dalam masalah 328 akan datang. 328 akan datang pada muka surat berapa kita? Muka surat 229. Bukan 29, 230. Muka surat 230. Bukan. Surat mana? Muka surat 231. Baik. Supaya jangan ada tinggal sisa-sisa makanan yang ditelannya itu di celah-celah gigi dan dalam mulut pada waktu sembahyang. Tapi tidaklah wajib komo. Tidak wajib komo. Jadi kalau ada pun jangan telang je dalam sembahyang. Dan supaya hilang kumuh-kumuh makanan dan lemak itu, saki-baki itulah, daripada mulutnya. Dan pula dengan berkomo-komo itu membersih ia akan mulut. Baik, jadi sunat. Masalah membasuh tangan sebelum makan. Kata Imam Nawawi, yang telah bersalah-salahan. Bersalah-salahan ni maksudnya berbeza pandangan ulama pada sunat membasuh akan tangan sebelum makan dan kemudian daripadanya. Ulama berbeza pandangan lah, sunat ke tak basuh tangan sebelum makan dan selepas daripada makan. Dan bermula yang lebih zahirnya ialah sunat dibasuh sebelum makan. Melainkan jikalau yakinkan tangan itu bersih daripada najis dan kotor, maka tiada dah disunatkan. Jadi kalau kita tak yakin suci tangan kita, sunat kita basuh. Baik. Cuma kita tempat kita makan nasi, lepas tu kuah pula. Kuah letak macam bulan 12. Penuh banjir. Jadi lepas makan molek basuh lah sebab kotor tangan tu kan. Baik. Kayak gitu salah orang pula. Jadi ada pun mereka makan roti je. Makan roti biasa, makan roti copek kering kotang. Mungkin ada cicah daripada makanan-makanan tertentu ataupun makan buah taman. Cuma ada juga lah makan hak yang jenis benda berkuah. Tapi nak kabarnya makanan mereka tidak sama lah dengan makanan kita. Tapi daripada sudut hukum basuh tangan sebelum makan, selepas daripada makan adalah ulama berbeza pandangan. Baik. Apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, kalau sekiranya kita yakin tangan kita tu bersih, dah kotor, dah najis, maka tidak dah dituntut kita basuh. Tapi dah basuh pun tak ada masalah. Kalau kita tak yakin bersih, maka sunat basuh. Sunat je, tak wajib basuh. Tak wajib, sunat basuh. Kalau wajib basuh, tak basuh dosa. Kau dah wajib basuh. Apa agak dosa? Bapa buat dosa sebab saya dah basuh tangan sebelum makan. Tak. Sunat je, bukan wajib. Baik, sama juga lepas daripada makan. Katanya, dan sunat juga membasuh tangan kemudian daripada selesai makan, melainkan jikalau tiada tinggal apa-apa sesuatu bau atau sebagainya di atas dia, sekira-kira kering, seperti makan roti kering sahaja. Baik. Jadi makan roti kering ada masalah. Baik. Atau tiada makan bersentuh dengan tangannya, makan sudu. Ataupun makan pakai sarung tangan dengan plastik tu. Tak kena tangan. Okey, tak ada masalah lah. Ataupun bini suap. Kita pun kereta nak makan bini suap. Baik. Tekoh tu agak boleh suap je. Dia rumah dah suap dah. Mula-mula nikah boleh lah. Mungkin lah suap. Mula-mula nikah. Dah tua-tua ni. Lagi dah sakit. Lagi dah suap. Sakit baru bini suap semula. Baik. Dan kata Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tiada sunat membasuh tangan kerana makan, melainkan kalau ada di atas tangannya kotor atau tinggal atasnya bau kemudian daripada selesainya. Wallahu a'lam. Okey, itu pandangan Imam Malik. Seterusnya katanya bab ke-60, babul wudu min luhumil ibil. Bab pada menyatakan air sembahyang daripada daging unta. Hak tadi kita cerita. Air sembahyang dari kerana makan daging unta.
Katanya Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu'i min luhumil ibil faqala tawadda'u minha wa su'ila 'anil wudu'i min luhumil ghanam faqala la tatawadda'u minha. Sahih. Maksudnya daripada Bara bin Azib, katanya ditanya orang akan Rasulullah. Jadi ada sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada wudu, tentang wudu daripada daging unta, kerana makan daging unta. Ada sahabat tanya Rasulullah tentang wudu apabila makan daging unta. Sabda Rasulullah, mahu mengambil wudu sekalian kamu daripadanya. Maksudnya hendaklah kamu berwudu daripadanya, daripada daging unta. Jadi Rasul suruh berwudu. Dan ditanya daripada wudu daripada daging biri-biri. Jadi ada orang tanya Rasulullah pula, dah kalau makan daging kambing kena wudu ke tak? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mengambil wudu sekalian kamu daripadanya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Maka daripada hadis ini, kerana hadis inilah ulama berbeza pandangan. Adakah makan daging wudu ia membatalkan makan daging wudu pula. Makan daging unta ia membatalkan wudu ataupun tidak? Kita jatuh habis. Makan daging unta ia membatalkan wudu ataupun tidak? Baik. Pandangan majoriti ulama termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i, ia tidak membatalkan wudu. Baik. Nanti hujah pandangan majoriti ulama nanti kita akan sebut pada minggu-minggu akan datang. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu sebab kita nak jawab soalan yang diajukan kepada kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tangan saya terkena gam yang sukar untuk dihilangkan. Saya dah berusaha untuk hilangkan gam tersebut dan kelihatan sudah tiada. Namun setelah selesai solat, saya dapati masih ada sikit gam yang melekat di tangan saya. Apakah hukum solat saya? Baik. Jawapan kepada soalan ni adalah antara syarat wudu adalah mesti kena rata air kepada anggota wudu. Hak yang zahir lah. Termasuklah kulit. Dan jangan ada pada anggota wudu perkara yang menghalang air. Andai kata ada, maka wajib dihilangkan perkara tersebut. Sekiranya tidak boleh untuk dihilangkan melainkan dengan cara kena buang kulit, maka ketika itu tidak wajib menghilangkan. Jadi kalau dia kata sukar untuk dihilangkan, yang kalau nak hilangkan ni mesti kena buang kulit, maka itu tidak diwajibkan. Tapi kalau maksud sukar ni benda tu boleh buat, tapi payah, maka ketika tu kena buat. Memang nak menghilangkan ni payah. Memang payah tu memang dia nak nafikan dah. Jadi kalau dia kalau dia buang molek dah, tiba-tiba lepas bayang tengok ada lagi, yang mana hak yang ada tu masih lagi boleh dia buang, maka wuduk dia masih lagi tidak sempurna, solat dia juga tidak sempurna. Dia sama dengan masalah gini, masalah tokai ikan ataupun orang siar ikan. Ya, kita lepas siar ikan, kita tengok dah kan tak ada tengok, kita tengok dah. Kita main cap kan tak tengok, kita tengok dah. Tapi gitulah kan dia juga kadang-kadang nak sedar sini kita tak tengok. Lepas mayang baru sedar, bagaimana wuduk kita tetap tidak sah. Baik. Yang pertama, yang keduanya, saya mempunyai simpanan duit yang sudah cukup nisab dan haul. Namun saya masih ada hutang dengan seseorang. Hutang tersebut saya bayar secara angsuran setiap bulan. Apakah saya wajib bayar zakat dengan duit simpanan saya itu? Atau apakah saya wajib selesaikan hutang dulu baru pencerahan? Dia hutang kita bahagikan kepada dua. Yang pertamanya hutang yang telah sampai masa wajib untuk membayarnya. Yang keduanya hutang yang belum sampai masa wajib membayar. Baik. Dia ada yang pertama hutang tak sampai lagi wajib bayar. Contoh kita hutang dengan seorang, lepas tu orang pemberi hutang tanya kita, dah awak nak bayar bila? Saya bayar bulan 1 tahun depan boleh ke tak? Tak apa kan? Jadi bulan 1 tahun depan Jadi sekarang ni
sebelum bulan 1 tahun depan nak wajib bayar. Sebab kita telah berjanji dengan tuang dia untuk bayar pada bulan 1 tahun depan. Okay, boleh faham kan? Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, hutang hak yang wajib dah sampai masa wajib bayar. Jadi sekarang ni sampai pada masa wajib bayar, maka diwajibkan kita kena bayar. Okey. Secara ringkasnya, soalan ni, kita jawab secara ringkasnya, ulama berbeza pandangan pada menetapkan hukum, adakah hutang ia menghalang zakat ataupun tidak. Ulama berbeza pandangan pada menetapkan hukum, adakah hutang ia menghalang zakat ataupun tidak. Majoriti ulama mereka berpandangan bahawasanya hutang dia menghalang zakat sekiranya duit yang dimiliki oleh penghutang, kalau dia bayar hutang akan kurang daripada nisab. Sebab kadang-kadang duit dia bayar hutang pun nak kurang juga daripada nisab. Jadi kalau dia bayar hutang kurang, PT ada 30 ke? Betul 30, hutang 20. Baik, kalau dia bayar hutang, baik, maka bermakna 310. Jadi kurang daripada nisab. Baik. Maka dalam masalah ni, ulama berbeza pandangan. Adakah wajib dia keluar zakat ataupun tidak? Majoriti ulama mazhab mengatakan tidak wajib keluar zakat. Kerana hutang dia menyebabkan kurang daripada nisab duit dia. Tapi mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya hutang tidak menghalang zakat. Mazhab Imam Syafi'i berpandangan hutang tidak menghalang zakat. Kita, ada orang beli rumah, ada orang beli kereta. Rumah berapa? Parau. Kereta berapa? 9 tahun kena bayar setiap bulan mungkin 700, ada 1000 setiap bulan. Rumah mungkin 1,500 setiap bulan, berapa ratus ribu. Simpanan ada 50,000. Ini sebagai contoh lah. Sebenarnya ada 50,000. Tapi kalau bayar belaka hutang saat itu sekepel tak ada. Contoh kan, adakah hutang saat itu menghalang zakat ataupun tidak? Mazhab Imam Syafi'i kata ia tidak menghalang zakat. Simpanan yang 50,000 walaupun dia ada hutang kereta, ada hutang rumah, tetap wajib dia kena keluar. Sebab dia, kerana mazhab Imam Syafi'i melihat duit 50,000 saat itu dia berhak untuk tasarruf, untuk guna duit tersebut. Dia boleh guna duit itu. Nak beli boleh, nak boleh, tak ada masalah. Maka oleh kerana melihat kepada dia mempunyai hak untuk tasarruf terhadap duit tersebut, maka tetap wajib kena keluar zakat. Baik. Ayah saya meninggal dunia dan arwah dapat duit isurah dan papasang. Apakah ia menjadi sebahagian harta pusaka dan wajib difaraidkan? Yang pertama sekali kita kena faham insurans tak kira insurans nyawa ke. Ini sebenarnya bermasalah daripada segi hukum. Bermasalah. Daripada segi hukum dia adalah tidak dibolehkan. Dia lebih kepada judi ataupun riba. Berbeza dengan takaful. Takaful tidak menjadi masalah. Baik, ini kita kena tahu asas. Duit insurans, apabila orang tu dapat, maka dia jadi harta pusaka qada yang dibayar oleh si mati. Qada yang si mati bayar tu jadi pusaka. Baik. Manakala yang lebih daripada tu tidak patut syariah. Berbeza dengan takaful. Takaful lain. Baik. Katanya, jadi apabila harta pusaka maka wajib difaraidkan. Apakah hukum wanita mengqadakan puasanya berserta dengan puasa 6? Okay, dia nak gabung qada. Nak gabung qada puasa, dia nak gabung puasa qada dengan puasa sunat 6. Sunat puasa sunat 6 Syawal. Sebenarnya ulama berbeza pandangan. Sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya tidak boleh digabungkan, sebahagian yang lain berpandangan boleh digabungkan. Pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, seorang perempuan boleh gabungkan di antara puasa qada Ramadan dengan puasa sunat pada bulan Syawal. Kerana melihat bahawasanya puasa pada bulan Syawal dituntut untuk adanya puasa, tanpa melihat kepada apa juga puasa, tanpa melihat kepada apa jenis puasa.
Asal kata ada puasa pada bulan Syawal, maka sudah memadai. Maka melihat daripada sudut ni, maka boleh digabungkan qada dengan puasa sunat Syawal. Namun sebaik-baiknya adalah dia buat secara berasingan. Buat qada dulu, barulah buat dan Syawal. Apakah hukum menggulingkan dan menjatuhkan kerajaan yang didakwa telah melakukan kezaliman? Ni kemas soalan ni. Baik. Menggulingkan dengan kekerasan, dengan senjata atau tidak diboleh? Menggulingkan dengan kekerasan dan senjata itu tidak dibolehkan. Kerana dia akan menyebabkan berlaku fitnah yang lebih besar. Berlaku pertumpahan darah yang besar. Pertama lawan kerajaan. Tapi kalaulah menjatuhkan melalui peruntukan undang-undang yang dibenarkan, maka tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Dia sebenarnya bukan. Dan kita dah tengok, bukan rakyat pun menjatuhkan, sama-sama dia je. Sama-sama dia dah pakak. Mula pakak orang ni. Dah puas hati, pakak orang ni, berdegung jatuh ni pula, pakak orang ni. Sama-sama dia je. Baik. Kita dah ada sakot pau dah. Cuma kita nak marah sikit, bahang dalam Facebook, bahang gitu je lah. Orang dia ada benda dah. Tapi biasa sama-sama dia je. Ada puas hati, okey aku pakak dengan puak lain pula. Lagi pakak dengan puak lain pula, guling dengan puak tu. Lagi pakak dengan puak ni, guling dengan puak ni. Tu sama-sama dia. Tak terlibat pun dengan rakyat ni. Rakyat cocok-cocok sikit-sikit aja. Baik. Jadi macam yang kita ceritalah, kalau rakyat nak menjatuhkan kerajaan dengan kekerasan, itu tidak dibolehkan. Kerana kena akan mengakibatkan kemudaratan yang besar. Okey, itu yang pertama. Melainkan dia ada melainkan kalau sekiranya illa antara kufran bawaha. Ini hak yang disebut oleh Rasulullah. Mereka kalau jelas pihak pemerintah saat itu melakukan perkara hak yang kufur, itu jelas semata-mata zalim, itu bukan benda yang baru berlaku kepada pihak pemerintah. Apatah lagi kadang-kadang rakyat hak bawah ni benda hak dah zalim boleh kata zalim. Kadang-kadang. Baik. Okey habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.